Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Saleh bin Ahmad, pensyarah khusus penulisan akademik 2 dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya Muhammad Faizal bin Ghani akan membentangkan penyelidikan saya yang bertajuk Kepimpinan Etika Pengetua dan Amalan Pengurusan Konflik Sekolah TS25 di daerah Kuala Pilah. Baiklah, kita lihat dulu pendahuluan. Gaya kepimpinan memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan sistem pengurusan dan organisasi dengan berkesan serta menyeluruh. Mariani et al. 2017 menjelaskan bahawa amalan gaya kepimpinan ini memberi maksud perhatian dan galakkan dalam kalangan guru dan pelajar. Manakala Nur Syariah dan Yusof pula menerangkan kepimpinan sebagai salah satu proses seseorang individu lain yang dipengaruhi untuk mencapai matlamat yang menjadi asas kepada kecemerlangan. Justru itu, tidak dinafikan bahawa kepimpinan beretika dalam kalangan pengurus sekolah perlu dijadikan sebagai salah satu amalan kepimpinan bagi memastikan kelancaran pentadbiran dan pengurusan dengan lebih baik. Hal ini turut dipersetujui oleh Brown, Thiel dan Demirtas serta Erdogan yang menyatakan bahawa kepimpinan yang beretika mampu mempromosikan sikap yang diingini oleh pekerja serta mampu membawa hasil yang positif terhadap organisasi. Tambahan pula dalam menepani arus pendidikan global yang lebih terbuka dan kompleks telah menyebabkan berlakunya banyak konflik dalam organisasi selain memberi implikasi besar dalam meningkatkan pendidikan bertaraf dunia. Seterusnya, kajian literatur. Terdapat beberapa kajian lepas yang telah dijalankan oleh penyelidik terdahulu untuk mengetahui tahap dan hubungan kepimpinan etika. Sebagai contohnya, kajian yang dijalankan oleh Guru Sami dan Tambu 2018 menyatakan bahawa manusia yang bermotivasi secara moral dalam buat keputusan yang berkesan berlandaskan etika dalam keadaan yang kritikal. Manakala kajian yang dilaksanakan oleh Assembles dan Venn 2180 telah mendapati bahawa kepimpinan etika memberi kesan yang positif kepada pengikut bawahan mereka. Ka et al. 2017 pula menerangkan bahawa tingkah laku, ciri etika tidak dapat dipisahkan baik secara profesional ataupun peribadi. Campbell et al. 2012 pula menegaskan bahawa pengurusan konflik dalam dunia pendidikan boleh menjadi perangsang untuk menimbulkan idea baru selain dapat mengukuhkan semula nilai penting terhadap organisasi. Berikut pula merupakan beberapa kajian lepas yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu yang berkaitan dengan kepimpinan, etika dan konflik. Sebagai contohnya, Akrinuddin 2017 yang menjalankan kajian bertajuk Strategi Pengurusan Konflik Pentadbir terhadap Iklim Sekolah Menengah. Nur Sheila pula menjalankan kajian bertajuk Komitmen Organisasi sebagai perantara hubungan antara kepimpinan beretika dengan tingkah laku kewarganegaraan organisasi. Ilham Ismail 2015 pula dalam kajiannya bertajuk Pengaruh Kepimpinan Beretika dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi di Sekolah. Nurul Syafiqah pula menjalankan kajian berkaitan etika yang bertajuk Amalan Kepimpinan Etika Guru Besar dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru sekolah kebangsaan di daerah Hulu Selangor. Akhir sekali, kajian yang dijalankan oleh Zuraidah et al. Yang bertajuk Pengaruh Kepimpinan Distributif terhadap Pengurusan Konflik dalam Kalangan Pemimpin Sekolah. Bagi jurang kajian pula, pengkaji menyenaraikan 3 jurang kajian iaitu pertama, pengkaji lepas hanya banyak menggunakan variabel lain untuk dikaitkan dengan kepimpinan etika dan pengurusan dalam pengurusan konflik. Kajian kedua berkenaan kepimpinan etika pengetua dan amalan pengurusan konflik belum dilaksanakan di daerah Kuala Pilah. Dan ketiga, masih kurang kajian-kajian yang mengkaji kepimpinan sekolah, terutamanya sekolah TS25. Baiklah, seterusnya kita sambung pula kepada pernyataan masalah. Menurut Azizah 2012, sistem pengurusan sekolah yang semakin kompleks telah menimbulkan pelbagai konflik sehingga memberikan kesan terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan yang berkualiti. Rahim 2012 pula menegaskan bahawa isu beban tugas, gaya kepimpinan pengurusan sekolah dan nilai-nilai lain yang membawa kepada timbulnya konflik yang berterusan juga boleh menjejaskan pencapaian sekolah. Seterusnya, Muhammad Yusof
1999 dalam kajiannya mendapati bahawa 73% guru sekolah menengah bersetuju kecenderungan konflik berlaku di sekolah adalah amat ketara. Hal ini menuntut kepimpinan di sekolah untuk memainkan peranan penting dalam mengelakkan konflik antara ahli dalam organisasi, seterusnya dapat memimpin organisasi ke arah yang lebih baik. Akhir sekali, Bumbik dan Alimba 2010 menegaskan kewujudan konflik dalam organisasi memberi impak terhadap persekitaran sekolah yang positif. Berikut pula merupakan objektif kajian saya, iaitu pertama, untuk mengenal pasti tahap kepimpinan etika pengetua di sekolah TS25. Kedua, untuk mengenal pasti tahap amalan pengurusan konflik di sekolah TS25. Dan ketiga, untuk mengenal pasti hubungan kepimpinan etika pengetua dengan amalan pengurusan konflik di sekolah TS25. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik dengan menggunakan borang melalui Google Form yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A yang mengandungi data demografi yang terbahagi kepada 4 item kajian. Pada bahagian B pula adalah berkenaan dengan kepimpinan etika yang mengandungi 35 item soal selidik yang diadaptasi daripada K. Kashovan 2011. Manakala pada bahagian C pula berkenaan pengurusan konflik yang mengandungi 28 item soal selidik yang telah diadaptasi daripada Rahim Organizational Conflict Inventory 1983. Secara keseluruhannya terdapat 63 item dalam kajian ini. Bagi menganalisis kajian ini, pengkaji akan menggunakan analisis deskriptif yang mengandungi kekerapan, min dan sisihan piawai. Manakala analisis inferensi pula, pengkaji akan menggunakan kaedah korelasi. Kedua-dua kaedah ini akan menggunakan SPSS versi 26. Populasi bagi kajian ini adalah seramai 143 orang guru sekolah menengah TS25 di daerah Kuala Pilah berdasarkan data daripada Digital Educational Learning Initiative ataupun D5. Bagi kaedah persampilan pula, pengkaji menggunakan persampilan rawat mudah. Sampel yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 103 orang guru berdasarkan persampilan Roscoe 1978. Roscoe 1978 menyatakan bahawa saiz sampel yang melebihi 30 dan kurang daripada 500 adalah bersesuaian untuk semua kajian penyelidikan. Terdapat 3 aspek utama yang membentuk kesahan instrumen kajian, iaitu kesahan muka, kesahan kandungan dan kesahan konstruk. Dalam kajian ini, bagi kesahan muka, pengkaji telah meminta 10 orang rakan untuk membaca dan meneliti item soalan. Bagi kesahan kandungan pula, penyelidik telah meminta 3 orang pakar dalam bidang pentadbiran pendidikan untuk menyemak dan membuat kesahan setiap item yang diukur bagi memastikan kesesuaian item yang akan diuji. Manakala bagi hubungan konstruk pula, hubungan korelasi antara item dengan item dan item dan konstruk telah dijalankan oleh pengkaji untuk menguji sejauh mana item dalam soal selidik mengukur apa yang sepatutnya diukur. Bagi kebolehpercayaan pula, pengkaji telah mengedarkan 30 set soal selidik kepada 30 orang guru sekolah TS25 secara rawat sebagai kajian rintis. Menurut Johansen dan Brook 2010, bilangan 30 orang bagi kajian rintis adalah sudah memadai. Seterusnya, instrumen soal selidik adalah dipercayai apabila indeks kebolehpercayaan iaitu alfa Cromba adalah melebihi 0.70 adalah diterima menurut CUA 2020. Oleh itu, nilai Cromba alfa yang diperoleh daripada kajian ini adalah 0.952 iaitu positif dan boleh diterima. Seterusnya, dapatan kajian. Untuk menjalankan analisis deskriptif, pengkaji menggunakan interpretasi skor min yang bersumberkan skala daripada Kamaruzaman 2009. Manakala bagi data inferensi pula akan dianalisis berdasarkan korelasi menurut Gifford 1956 dalam Habib 2013. Berikut merupakan dapatan kajian deskriptif
untuk mengukur soalan kajian yang pertama, iaitu apakah tahap kepimpinan etika pengetua di sekolah TS25 berdasarkan kepada aspek berorientasikan manusia, keadilan, perkongsian kuasa bimbingan etika, penjelasan peranan dan integriti. Min keseluruhan bagi aspek kepimpinan etika ini ialah 3.84 dan sisihan piawai 0.391 dan berada pada tahap tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kepimpinan etika yang paling kerap dan tinggi diamalkan oleh pengetua di sekolah TS25 ialah integriti yang menunjukkan min 4.16, diikuti oleh bimbingan etika yang mencatatkan min 4.15. Penjelasan peranan 4.06, berorientasikan manusia 3.91, perkongsian kuasa 3.72 dan manakala bagi dimensi keadilan pula menunjukkan min yang sederhana iaitu 3.09. Penemuan kajian ini adalah selari dengan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh Vikaraman 2018 dan Ilham 2015. Berikut pula merupakan dapatan kajian deskriptif untuk mengukur persoalan kajian yang kedua, iaitu apakah tahap amalan pengurusan konflik pengetua di sekolah TS25 berdasarkan kepada aspek kolaborasi, kompromi, pengelakan, menyesuai dan dominasi. Min keseluruhan bagi aspek pengurusan konflik ini ialah 3.84 dan sisihan piawai 0.425 serta berada pada tahap tinggi. Dapatan kajian juga telah menunjukkan bahawa amalan pengurusan konflik yang paling kerap dan tinggi diamalkan oleh pengetua di sekolah TS25 ialah kolaborasi yang menunjukkan min 4.02, diikuti oleh kompromi dan pengelakan yang kedua-duanya mencatatkan min 3.92, amalan dominasi 3.82 dan akhir sekali amalan menyesuai 3.61. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh Akrinuddin 2017 dan Ching Hui Yi dan Aida Hanif Abdul Hamid 2018. Pengkaji ini juga menjelaskan bahawa amalan kolaborasi antara pemimpin organisasi mampu menarik minat dan perhatian pekerja bawahan mereka untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Bagi melihat hubungan di antara kepimpinan etika pengetua dengan amalan pengurusan konflik di sekolah TS25, analisis korelasi eksperimen telah dijalankan oleh pengkaji. Analisis kajian telah mendapati bahawa wujud hubungan yang tinggi, kuat dan mempunyai hubungan yang ketara pada aras P0.05 antara kepimpinan etika dan pengurusan konflik dengan nilai R sama dengan 0.4843 dengan nilai P0.05. Tentunya perbincangan kajian. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, telah didapati bahawa kepimpinan etika pengetua adalah berada pada tahap tinggi dengan min keseluruhan ialah sebanyak 3.84 dan sisihan piawai 0.391. Daripada 6 dimensi kepimpinan etika, hanya dimensi keadilan yang mencatatkan min 3.09 dan berada pada tahap sederhana. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa secara umumnya pengetua di sekolah TS25 mempunyai tahap amalan kepimpinan etika yang tinggi, khususnya pada dimensi integriti yang mencatatkan min 4.16 dan sisihan piawai 0.581. Dapatan kajian ini juga turut mengukuhkan dapatan kajian lepas yang telah dijalankan oleh Engelbrecht, Helne dan Mahembe 2014 yang menjelaskan kepimpinan etika memberi banyak sumbangan kepada pembangunan kepercayaan pemimpin dalam pelbagai sektor. Selain itu juga, dapatan kajian ini adalah selari dan turut disokong dengan kajian yang dijalankan oleh Sufriadi 2019, Vikaraman 2018 dan Ilham 2015 yang menunjukkan bahawa kepimpinan etika pemimpin organisasi adalah berada pada tahap yang tinggi. Di samping itu juga, menerusi hasil dapatan kajian telah membuktikan amalan pengurusan konflik pengetua sekolah TS25 berada pada tahap tinggi dengan nilai min
3.86 dan sesiam piawai 0.425, di mana semua dimensi pengurusan konflik berada pada tahap tinggi. Dimensi tertinggi ialah berada pada dimensi kolaborasi dengan nilai min 4.04 dan sesiam piawai 0.533. Dapatan kajian ini secara tidak langsung mengukuhkan perkaitan hubungan antara kepimpinan etika dengan pengurusan konflik, yang mana memperlihatkan semakin tinggi amalan kepimpinan etika, maka semakin tinggi tahap pengurusan konflik oleh pengetua di sekolah TS25. Kajian ini juga telah menunjukkan bahawa amalan kepimpinan etika akan menjadikan seseorang pengetua itu sebagai pengurus konflik organik di sekolah dengan lebih cekap. Selain itu juga, dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian yang telah dijalankan oleh Turin 1995 yang menunjukkan gaya kolaborasi merupakan gaya yang paling tinggi dan kerap diamalkan oleh guru besar. Namun berbeza dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh SOM 2000 pada tahun 2000 yang menjelaskan bahawa gaya kolaborasi adalah berada pada tahap yang sederhana. Oleh yang demikian, Bush dan Middlewood 2005 menyatakan bahawa pemimpin sekolah perlu bertindak sebagai pelerai, pemisah dan menjadi cooling off period dalam mengkoordinasi penyelesaian konflik di sekolah dengan bijaksana. Berikut merupakan beberapa sumber rujukan kajian yang dikaji. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.